Keluarga aku hidup berpindah randah. Kami ada satu rumah tetap milik papa di kampung keluarga sebelah papa. Namun, disebabkan tugas, acap kali juga kami berpindah rumah semasa aku kecil. Rumah milik papa tuh kami datang jenguk sekali-sekala setiap tahun. Masa aku berumur 8 atau 9 tahun, papa dapat kerja di Sabah. Jadi, mama putuskan untuk tinggal di rumah tetap milik papa daripada terbiar dan tidak digunakan. Setelah selesai semua urusan daripada hal pindah rumah sampailah hal pindah sekolah, aku, mama dan kakak aku tinggallah di kampung papa. Pada mulanya tuh agak kekok untuk aku berkawan dengan pelajar di sekolah baru. Tapi lama-lama aku semakin rapat dengan mereka. Sekolah di kampung ni cuma ada pelajar 15 orang dalam satu darjah dan cuma ada satu kelas untuk setiap darjah. Berbeza dengan sekolah di bandar. Adila merupakan kawan sekelas aku, tapi dia lebih suka menyendiri dan kawan-kawan kelas pun jarang atau tidak pernah aku lihat coba bergaul dengan dia. Suatu hari Adila ditangkap sebab curi makanan di kantin tanpa membayar. Dia beratur bersama pelajar yang lain dan cepat-cepat ambil pinggan makanan dan beredar tanpa membayar. Makcik kantin memang dari awal lagi syakwa sangka dengan Adila sebab dia tak pernah membeli makanan di kantin. Jadi makcik kantin tu memang perhatikan tingkah laku Adila dari awal dia memasuki kantin. Apa yang aku tahu, Adila tidak didenda sebab Cikgu Huda yang tolong bayarkan makanan yang dicuri Adila. Adila mengaku perbuatannya adalah salah, namun dia betul-betul merasa lapar ketika tu. Masa zaman tu, kerajaan ada peruntukan makanan untuk pelajar-pelajar miskin. Tapi aku tidak pasti, kenapa Adila tidak dapat bantuan makanan. Banyak yang aku tidak tahu tentang Adila. Malah, jika ditanya pada kawan-kawan sekelasku, mereka juga tidak tahu. Dan nasihat aku supaya tidak dekat dengan Adila. Mama ingat tak? Acik selalu cerita pasal budak kelas Acik yang nama Adila tu. Aku bertanya kepada Mama. Adila tu budak kelas Acik yang selalu duduk seorang tu kan? Mama memandang ke arahku. Aku pun mengangguk laju mengiyakan soalan Mama. Haa, Mah. Dia tulah Adila. Kesian, Mah. Hari ni dia kena tangkap sebab mencuri makanan di kantin. Tapi nasib baik Cikgu Huda tolong bayarkan. Jadi dia tak kena denda. Bila difikirkan balik, Mah, sebelum ni Acik tak pernah lihat dia di kantin. Aku berhenti makan, entah kenapa terasa perut tekakku untuk menelan makanan. Hati aku tiba-tiba sebab. Kesiannya, mesti dia lapar sangat sampai beranikan diri untuk mencuri. Air mata Mama pun gugur. Kalau macam tu, esok mau bagi duit lebih pada Acik ajak Adila makan sekali ya di kantin. Betul ke, Mah? Yes, esok Acik makan sama-sama dengan Adila. Aku bangun dari kerusi dan bergegas basuh tangan di sinki. Lepas tu, aku pergi keluar main dengan kawan aku. Masa aku tengah jalan tu, aku tiba-tiba dengar suara yang aku kenal. Aku kenal suara tu. Suara milik Adila. Aku tengok Adila keluar dari semak. Lagaknya seperti rancak berbual dengan seseorang. Namun tiada siapa di situ. Aku tengok Adila masuk kawasan permainan terbiar dan hilang dari pandangan. Aku terpinga-pinga mencari kelibat Adila. Lantaklah. Nanti lambat pula aku sampai rumah Hana. Aku biarkan persoalan yang bermain di fikiranku dan berlari menuju ke rumah Hana. Esoknya tu, seperti dijanjikan Mama berikan aku duit lebih untuk aku beli makanan dan makan bersama-sama Adila. Waktu rehat, aku mencari Adila di serata tempat, tapi tidak jumpa. Hati aku terdetik masa tu untuk cari Adila di belakang bangunan lama sekolah. Sampai hari ini, aku masih ingat lagi apa yang aku lihat. Bukan drama, tetapi betul-betul kejadian depan mata aku. Aku lihat Adila memetik beberapa helai daun pokok
dan membasuhnya dengan air paip, lalu disuapkan ke dalam mulut. Selepas 9 daun itu, Adila minum air paip dengan banyak. Aku pun memanggil Adila dan coba mendekatinya. "Kenapa kau makan daun?" Aku bertanya dengan air mata tidak henti-henti mengalir. "Aku lapar, tapi aku tak nak mencuri lagi. Aku tak ada duit, ini saja yang aku mampu." Adila berkata jujur. "Nih duit mama bagi aku suruh belanja kau makan di kantin. Lepas ni kau tak payah makan daun dah. Hari-hari kita makan sama-sama tahu. Kita kongsi makan dalam satu pinggan." Aku pun memeluk erat Adila. "Terima kasih ya Aisyah. Dari awal kau masuk sekolah, aku tahu kau mesti orang yang baik." Adila turut menangis. Lepas tu aku cakap ke dia, "Semalam aku nampak dia keluar dari semak." Aku tanyakan dia buat apa ke situ. Dan dia kata dia main dengan kawan dia. Lepas tu dia ajak aku main sekali dekat sana. Kawan sekelas aku semua tak suka Adila. Diorang kata mak dan ayah Adila orang jahat. Aku pun termenung sendiri, rasa kesian dengan Adila. Tiba-tiba Adila datang dekatku. "Alah, aku dah biasalah. Memang semua kat sini tak nak kawan dengan aku, sebab mak dan ayah aku orang jahat. Kalau mak dan ayah orang jahat, anak pun mesti jahat juga. Itu yang selalu mereka kata-kataku bila aku nak berkawan dengan mereka. Apa kata kau ikut main dengan kawan-kawan aku? Jorang baik, tak pernah hina aku." Adila berkata sambil tersengih. Jauh kah? Mak aku tak bagi main jauh-jauh tau." "Taklah, mana ada jauh," kata Adila. Pada pukul 3 petang, aku tunggu Adila di semak samun tu. Aku cari dia, tapi tak jumpa. Tiba-tiba, di hadapanku berdiri 3 orang kanak-kanak yang aku kira sebaya denganku. Namun suaranya garau seperti orang besar. Seorang kanak-kanak lelaki dan 2 kanak-kanak perempuan. Aku pun cakaplah, "Nama aku Aisyah, kawan sekolah Adila." Ketiga-tiga mereka menghampiriku perlahan-lahan. Mata mereka berubah kekuningan seperti mata ular. Pandangan mereka tajam ke arahku, seolah-olah sedang marah. "Adila tu kawan kami. Kau tak boleh berkawan dengan Adila. Manusia semua keji. Adila hanya layak berkawan dengan kami. Kau pergi bermain dengan kawan kau saja. Aku tak nak kau rapat dengan Adila." Kanak-kanak lelaki tu berkata dengan suaranya yang garau. 2 kanak-kanak perempuan tu masih melihatku dengan pandangan marah. "Tapi Adila tu kawan aku juga. Aku takkan tinggalkan dia." Aku pun beranikan diri bersuara. "Kau akan terima pada kalau kau masih dekat dengan Adila." Ketiga-tiga kanak-kanak tu berkata serentak. Aku tengok mata mereka bertukar sepenuhnya menjadi hitam. Badan aku ditolak kasar dan mereka hilang dari pandangan. Badan aku rasa sakit sangat, seperti ditolak puluhan manusia. Aku lihat pergelangan tanganku dan kakiku timbul kesan lebam. Aku tetap menunggu Adila sampai pukul 5.30 petang. Namun Adila tidak muncul pada petang tu. Insya Allah, jika ada kesempatan, akan aku coretkan lagi mengenai kisah Adila. Ini saja cerita aku. Sekian, terima kasih.